أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Masih lagi Allah izin kita semua untuk kita dapat sama-sama melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebentar tadi. Salat maghribnya secara berjamaahnya di masjidnya pula, di suraunya pula, ataupun di rumahnya bagi yang mendengar di radio. Ini semua nikmat dalam kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur pada Allah kerana masih lagi beri peluang kepada kita dapat kita tunaikan ketaatan-ketaatan tadi. Dan kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan lagi peluang untuk melaksanakan ketaatan sebegitu di masa-masa yang seterusnya. InsyaAllah kuliah maghrib Masjid Abidin pada malam ini akan membincangkan tajuk dalam bab ataupun subjek ulumul Quran menerusi kitab Risalah Tajwidul Fatihah pada menyatakan, memolekkan dan membetulkan hukum membaca Fatihah, yakni suratul Fatihah. Kitab susunan Syekh Tan Muhammad Salih bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Kita sudah pun sampai pada muka surat 23 kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amina ila an qala, kata dia, wantiq bihamzatil qat'i min an'amta ma'a sukunin nun وتخليصها وتنعيم العين وفتح التاء. Maknanya dan tuturkan dengan hamzah qata'. Tuturkan maknanya sebutkan, lafazkanlah dengan hamzah qata', iaitu hamzah yang ada kepala ain itu. Itulah namanya hamzah qata'. Hamzah atau huruf alif yang ada di atas itu kepala ain. Ain sepatutnya dia ada ekor, kepala patut ada ekor. Lalu dibuang ekor, tinggal kepala saja. Maka kepala itulah dipanggil ra'sul ain. Dia letak di atas huruf alif yang dinamakan sebagai hamzatul qat'i. Maka baca dengan hamzah qata' pada mana? Di mana tu? Pada an'amta. Pada kalimah an'amta, serta matikan nun. Pada an tadi matikan nun dan bersihkannya, maknanya sebut ataupun matikan huruf nun tu dengan sebetul-betul mati dia. Jangan beri jadi hidup ain huruf nun tadi. Maknanya an'amta, an'amta, bukan an'am. Ana tu dah jadi hidup. Dia nak mati sungguh-sungguh. An'amta. Dan lembutkan ain. Manakala huruf ain selepas daripada nun tadi, an'a tu lembutkan. Dia kata jangan beri keras sangat. An'amta, kalau keras dia jadi ke arah huruf hamzah lah pula.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Dah, dia kena lembut. An'amta. Begitu. Lembutkan ain dan fathahkan ta. Fathahkan tu maknanya bagi hatahkan ta selepas pada mim yang mati. An'amta. Ta tu bagi hatah dia. Bukan tu. An'amtu alaihim salah. An'amta dia kata. Bagi hatahkan huruf ta. Dan jangan ada saktah di antara nun dan ain. Jangan jadi ada macam sakok. Macam ke berhenti. Di mana tu? Di antara huruf nun dan juga ain. Di mana daripada an nak pergi ke am tu, oleh kerana tadi kita kata huruf nun yang mati tu kena matikan dengan betul-betul, jangan beri jadi hidup dia. Maknanya an'am. Jangan beri jadi an'am, salah. Maka ada setengah orang oleh kerana dia nak jadi mati sungguh-sungguh, maka jadi mati dia tu terberhenti seketika sebelum nak sebut siratal ladzina an'amta alaiha, sebab nak mati sungguh-sungguh. Jadi terberhenti. Kita faham dia bukan nak berhenti pun, tapi terberhenti. Bacaan dia tu dengar-dengar macam seolah-olah terberhenti. Ya. Istilah kita guna tu. Nak kabarnya dia baca tu macam ada saktah. Istilah tajwid dia sebut saktah, terberhenti tu. Maka tak boleh juga begitu. Jangan beri jadi macam ada saktah. An'amta, tambuh dia naknya an'am. Jangan beri ada renggang di antara an dan juga am. Walaupun kita usaha nak beri jadi mati nun tu sungguh-sungguh, tapi cuba juga usaha jangan beri jadi ada renggang di antara an dan juga am. Okey. Jangan ada saktah antara nun dan ain, dan juga antara mim dan ta. Begitu juga di antara mim dan ta. Di mana tu? An'amta, amta. Oleh kerana mim itu mati. An'am. Kalau kita tak cermat, kalau tak cermat, boleh jadi mim yang mati itu akan jadi hidup. Macam mana? An'amta alaihim. Dia sama kaedah macam nun tadi lah. Kalau orang tu nun tu dia masalah dah, mim situ pun masalah juga. Siratal ladzina an'am. Dia baca gitu tak? Ming tu pun dia akan gitu juga. An'amta alaihim. Maka hak tu tak ambuh. Dia nak mati sungguh. An'amta alaihim. Tapi bila nak mati sungguh-sungguh tu, jadi macam terberhenti juga. An'amta alaihim. Tu yang jadi saktah tu. Tak ambuh dia kata. Maka kena beri perhatian. Matikan sungguh-sungguh dalam masa yang sama. Jangan beri jadilah dia tu sebagai satu saktah ataupun terberhenti tadi. Hati-hati kata dia. Jangan dibaca in'amta alaihim. Dia kata jangan baca in'am. Berapa jadi in pula lah. Mungkin ada orang yang dia nak menipiskan a tu, sehingga nipis dia tu jadi bagi bawah dah pula. Siratal ladzina an'amta alaihim. N tu jadi i dah. In. Jadi in'am tak ambuh, dia nak juga. Saja, bukan n. An'amta alaihim. Dan lagi jauhkan daripada gunnah atau menghidungkan huruf mim pada alaihim dan huruf nun pada an'amta itu. Lagi disebutkan oleh tuan kitab, jaga-jagalah kita daripada jadi gunnah ataupun menghidungkan huruf mim dan juga huruf nun pada kalimah alaihim satu, an'amta satu. Sebab mim dia huruf gunnah, mim dan nun ni. Cuma bila kita nak gunnahkan dia tu, dia ada tempat dia. Dia bukan semua keadaan tu dia jadi gunnah, dia jadi dengung. Dia ada tempat-tempat dia saja. Katanya
Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, pengarang kitab Matan Tuhfatul Atfal, dia kata wa ghunna miman summa nunan syuddida, dan hendaklah gunnahkan mim dan juga nun itu ketika mana dia tu bertasydid sahaja. Ketika mim dan nun itu ada simbol sabdu di atasnya. Wa ghunna miman summa nunan syuddida. Mim dan huruf mim, huruf nun kalau ada tasydid atas dia, situlah baru tempat dia akan berbunyi dengung ataupun gunnah. Anna wa innallah, amma yatasaalun, amma, situ dengung tu, sebab dia ada sabdu. Kalau dia tidak ada sabdu, dia mati macam tadi. Ghairin siratal ladzina an'amta alaihim, dia tak jadi dengung alaihim, salah gitu. Takut ada orang keliru, dia ingat mim tu huruf gunnah tu. Jadi kena bunyi gunnah tu sikit masa kita sebut dia. Macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu. Mereka pun salah, salah tuan-tuan. Tak salah baca gitu. Alaihim. Begitu je. Jangan dipanjangkan dia dengan dengung. Kerana di situ bukan tempat dia untuk dengung. Dan begitu juga pada an'amta, an tu nun tu mati, maka tidak boleh kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, lagi panjang dengan maksud dengan dengung, nak dengung situ. Dah. Situ mati je. An'amta saja. Nah. Seterusnya wa kasril ha'i min alaihim ma'a sukunil ya'i qablaha, kata tuan kitab, dan kasrahkan, yakni baris bawahkan huruf ha. Huruf ha yang mana ni? Pada kalimah alaihim. Wa kasril ha'i min alaihim, bagi bawahkan dia alaihi. Ha tu kena bagi bawah hi. Okey, kena jelas situ dulu. Alaihi. Jadi bagi bawah ni dia bunyi hi. Dia tak bunyi he. Dia tak bunyi he. Hi. Tu bagi bawah nah. Takut ada orang keliru bagi bawah alaihim, dah alaihim. Hi jadi him. Bila disambung dengan mim yang mati, maka dia akan bunyi alaihim, him saja nah. Serta matikan ya sebelumnya. Alai itu matikan ya. Sebelum ha tu ada ya, huruf ya yang mati, maka alaihim. Dan awas, dia kata awas, maksud hati-hati, jaga-jaga, beri perhatian, jangan ada berimalah. Wallahu a'lam. Jangan ada berimalah. Imalah ni macam mana? Imalah ni bunyi dia bunyi ke arah condong. Imalah ni condong, maka dia akan jadi bunyinya contoh imalah dalam bacaan Quran riwayat Hafs ini hanya ada pada satu tempat, iaitu pada kalimah majreha. Cuba saya dengar kan, orang baca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi majreh itu, kalimah itu dalam Quran memang tidak ada satu simbol yang kita nak memahaminya macam bagi bawah, bagi atas, bagi depan gitu. Tapi kalau imalah, dia hanya letak tanda hitang saja, tanda hitang, bulat hitang. Maka nak baca guana tu, nak baca guana tu bunyi dia kena ambil dengan guru-guru Quran yang berautoriti, yang berkeahlian dalam bidang Quran. Jadi yang kita ambil daripada guru-guru Quran, bacaannya majre. Dia bukan majri, bukan majra, majre, re. Itu cara baca dia lah. Jadi itulah imalah namanya, majreha. Bacaan riwayat kita hafaz, baca imalah situ saja. Tak ada kat lain.
Adapun kalau mazhab bacaan Quran yang lain, dia ada lagi imalah dekat tempat-tempat yang lain. Ada lagi imalah dekat tempat-tempat yang lain. Contohnya pada Wadduha, surah Wadduha tu tak? Surah Wadduha tu kalau kita Wadduha je lah. Tapi ada bacaan mazhab imam yang lain, dia baca Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita Wadduha wal-laili idza saja, begitu je. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Bunyi macam leweh lah sikitnya, tapi salah ke betul? Betul tuan-tuan. Itu bacaan salah satu mazhab daripada 10 imam mazhab bacaan Quran yang kita kenal imam qiraat dipanggil. Iaitulah mazhab al-Imam Hamzah Al-Kufi. Dia baca begitu mazhab dia. Jadi kita imalah kita sini saja, majreha wa mursaha saja. Jadi apa kaitan dengan ayat ni, alaihim ni, siratal ladzina an'amta alaihim, yang dia kata awas jangan ada berimalah tu. Apa kaitan dengan imalah dengan alaihim? Sebab ada orang baca alaihim ni dengan alaihim. Dia baca gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia kata, apa baca gitu saya? Nak nampak Mekah sikit kata. Nak nampak Mekah. Dia bukan masalah Mekah, Madinah ke Masjid Aqsa, bukan ni. Ini masalah ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid kita kena ambil daripada sumber yang betul, daripada kitab, daripada mulut-mulut guru Quran yang berkeahlian. Sebab itu saya tekankan tadi yang berkeahlian. Guru Quran ni banyak tuan-tuan. Guru Quran kampung, guru Quran di sekolah, guru Quran di pejabat, guru Quran, macam-macam guru Quran ada. Jawatan guru Quran ni. Hak nak sininya guru Quran yang berkeahlian. Yang berkeahlian ni hak memang bidang dia dah. Memang dia mendalami bidang tu. Okey. Jadi kita kena cari hak pasal gitu supaya kita dapat ambil ilmu tu dengan cara hak betul. Maka bacaan alaihim sebenarnya siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Him itu dah jadi imalah sebenarnya. Maka dia tak boleh baca gitu kerana di situ bukan tempat dia untuk imalah. Bahkan dalam qiraat yang lain pun tidak ada imam-imam qiraat imalahkan di situ. Bacaan yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukannya ada imalah di alaihim, tak ada. Dia imalah kat tempat lain. Okey, habis itu dah. Masuklah kita pada ayat yang terakhir dalam suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke berapa ni tuan-tuan? Ayat yang ke-7. Ayat terakhir dalam surah Fatihah. Kalau orang kata ayat terakhir lah kita ni, maka kita tak siapa ni kepala, kita kata ayat ke-7 selalulah. Sebab surah Fatihah tidak ada kurang dan tidak ada lebih daripada 7 ayat. Dia memang 7 ayat. Pusinglah kok mana-mana kali pun dia jadi 7 juga. Tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Sebab Nabi dah sebut gitu dah. Wahiya as-sab'ul mathani. Dalam Quran pun sebut walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dalam Quran sebut dah, sesungguhnya kami telah berikan kamu walaqad atainaka sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulangkan dalam Quran. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, iaitulah merujuk kepada siapa tu? Sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulangkan merujuk kepada, kata ulama tafsir, itu merujuk kepada suratul Fatihah. Kerana 7 ayat surah Fatihah memang diulang-ulangkan semua setiap hari sebanyak berapa? Sebanyak 17 kali sehari paling kurang. Paling kurang 17 kali sehari kita ulang ayat-ayat dalam surah Fatihah ni. Sebab apa 17 kali ya? Kerana ada 17 rakaat dalam satu hari semalaman solat fardu.
Kalau campur dengan solat sunat pula, jadi banyaklah. Boleh kita ambil solat sunat yang disebut dalam hadis ada sebanyak 12 rakaat. Campur-campur hak sebelum subuh lah, hak sebelum zuhur, selepas zuhur 4 rakaat. Lepas tu campur maghrib, campur isyak, maka tubik 12 rakaat campur dengan 17 dia jadi berapa? 26. Maknanya 26 kali. Paling kurang juga kalau kita nak baca, nak kata bilangan hak paling kurang sama ada 17 ataupun kalau rajin sikit buat sembahyang sunat jadi 26. 26 kali bacaan surah Fatihah satu hari semalam. Kalau baca solat sunat tahajud pula, solat sunat hak lain-lain pula, tambah lagi bilangan tu. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah, kami telah berikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulangkan. Sebab setiap kali nak sembahyang kita akan baca surah Fatihah, wajib baca. Dia jadi rukun qauli, rukun pada perkataan kita. Rukun dalam sembahyang ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada rukun pada perkataan, pada sebutan lidah, ada rukun pada perbuatan, ada rukun pada hati. Jadi Fatihah rukun qauli. Maka nak tak nak sembahyang apa sekalipun kena baca Fatihah. Sekalipun sembahyang tu sembahyang jenazah. Jenazah yang tak ada rakaat, tak ada sujud tu juga ada Fatihahnya. Sembahyang sunat gerhana hak 2 kali rakaat tu pun ada juga Fatihahnya. Sembahyang sunat akhir raya pun ada Fatihah juga, walaupun dia takbir banyak kali. Lebih daripada takbir sembahyang jenazah lagi. Takbir sembahyang raya banyak kali takat ni. 7 kali takbir. Itu je. 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Juga kena baca Fatihah selepas pada takbir tu. Menandakan Fatihah ni satu surah yang wajib dibaca. Itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kamu kalau dia tak baca Fatihatul Kitab, yakni surah Fatihah. Nama lain bagi surah Fatihah Fatihatul Kitab. Baik. Maka kembali pada kitab kita, kalau orang tanya ayat terakhir surah Fatihah ayat berapa? Ayat 7 lah. Ayat 7 itu jawapan dia. Maka kita sedang berada pada ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata dia waqaf tam, berarti situ waqaf tam. Berarti di situ waqaf tam. Okey. Kalau tengok pada ayat sebelum tu, siratal ladzina an'amta alaihim, dia tak beri apa-apa tanda wakaf pun. Dia tak khabar wakaf apa-apa. Sebab situ memang tidak waqaf tam situ. Situ semoleknya kita sambung, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru jadi sempurna wakaf kita. Kalau kita dang nafah molek, kalau nafah kita pendek tuan-tuan, tak payah tebeng. Sebab kalau tebeng jadi rosak bacaan, akan berhenti tercungak-cungak di tengah-tengah jalan. Maka kalau tak ada nafas pendek, kerak lalu berarti ni siratal ladzina an'amta alaihim. Situ tepat molek hak berartinya. Ada setengah orang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada orang yang berarti hak alaihim yang kedua. Sebenarnya hak semoleknya alaihim yang pertama. Kerana pada alaihim yang pertama tu juga ada mazhab lain yang menjadikan di situ adalah ra'sul ayah ataupun ayat yang ke-6. Dalam mazhab mereka ayat ke-6 di situ. Jadi kalau kita boleh berhenti situ juga, maknanya kita juga telah berhenti pada tempat yang Nabi suruh berhenti pada mazhab yang lain. Pada mazhab lain mereka berpandangan di situ berhentinya. Khilaf lah maknanya. Kita, mazhab kita yang kita pakai di Malaysia ni, kita tidak menyatakan, kita berpegang dengan pandangan ulama yang kata tidak situ berhenti.
Berartinya straight siapa ke waladhdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Situ. Ada lagi mazhab yang lain, dia berpandangan berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu adalah ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat yang ke-7. Jadi kalau kita tak ada nafas, berhenti dah ni alaihim yang pertama. Baik tuan-tuan. Maksud apa ghairil maghdubi 'alaihim ini waladhdallin ini? Maknanya lain daripada jalan orang yang dimurkai ke atasnya, dan tidak pula jalan orang yang sesat. Kita kan minta doa dah tadi pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitulah jalan yang engkau telah kurniakan ke atas mereka nikmat. Lepas tu disambung pula ghairil maghdubi 'alaihim, bukan pula jalan orang yang kamu murkai ke atas mereka, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Itu kesudahan dia situ. Maka kita minta doa pada yang ke-6, ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Maka jalan yang betul tu kita nak jalan siapa? Iaitulah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yang ditafsirkan dalam ayat yang lain, iaitulah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan para nabi, para salihin, orang saleh. Begitu juga wasyuhada, jalan orang-orang yang mati syahid. Wasyuhada tinggal tadi minan nabiyyin was-siddiqin, jalan para nabi. Lepas tu was-siddiqin, jalan orang-orang yang benar. Lepas tu wasyuhada, jalan orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, jalan orang-orang yang saleh. Ada 4 kategori orang yang dimaksudkan dengan an'amta, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu adalah 4 golongan ini. Dan kita juga mohon sebenarnya bukan jalan orang yang kamu murkai ya Allah, dan bukan jalan orang yang sesat ya Allah. Ulama tafsir menghuraikan ayat ini dengan menyatakan orang yang Allah murkai itu ialah siapa? Iaitulah golongan Yahudi. Al-maghdubi 'alaihim ay al-yahud. Manakala ad-dallin, orang yang sesat itu siapa? Ay an-nasara, iaitulah orang Nasrani, orang yang di agama Nasrani. Orang Yahudi dikatakan golongan yang Allah marah, murka padanya, sebab dia banyak buat benda yang salah. Dia banyak langgar, dia banyak seleweng isi kandungan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka atas sebab itulah Allah murka, marah padanya. Orang Nasrani pula dikatakan sebagai orang yang sesat, sebab dia telah mendakwa bahawasanya Nabi Isa itu adalah anak kepada Allah. Apa nama ni? Waqala al-masihu waqalatin nasara al-masihu ibnullah, dan berkata orang-orang Nasrani Isa itu, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Maka itu yang menjadi masalah kepadanya. Maka dia dah jadi orang yang tersesat daripada jalan yang sepatutnya. Sepatutnya dia tak kata begitu, dia kata begitu, Isa itu anak Allah. Dia kata. Baik. Maka kita minta lindung daripada 2 golongan itu ketika mana ni? Ketika kita baca Fatihah. Sedar ataupun tak sedar, begitulah tuan-tuan. Sebab itu bila kita semayang ni tak boleh kita ni laju sangat, cepat, nak sudah saja kita ni. Tetapi kita kena hayati sepatutnya setiap apa yang kita baca. Maka di sinilah titik tolak pentingnya kita tahu dan faham apa yang kita baca dalam solat. Jadi ini satu masalah sebenarnya bagi kita. Masalah mana? Sebab kita bukan orang Arab. Kerana apa? Kerana
bacaan-bacaan dalam solat semua sekali dalam bahasa Arab. Sedangkan kita bukan orang Arab. Orang Arab mudahlah bagi dia nak faham sebab bahasa dia dah. Okey, kita orang Melayu, maka kita tak faham. Kita orang Cina, kalau kita orang India yang duduk dalam agama Islam, maka bukan bahasa kita Arab ni. Menjadi satu masalah bagi kita nak memahami Al-Quran ataupun memahami bacaan-bacaan dalam solat. Jadi solusinya, penyelesaiannya tak ada lain dah tuan-tuan, melainkan kita kena belajarlah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Jadi kena pasanglah azam untuk kita boleh belajar bahasa Arab. Bukan kerana nak cakap dengan orang Arab, bukan kerana nak pergi berniaga, nak boleh bisnes dengan orang Arab, bukan gitu. Tujuannya kita nak faham apa yang kita baca dalam solat kita, termasuklah surah Al-Fatihah ni. Daripada bismillah sampai ke waladdallin tu apa benda kita cover, sampai ke 17 kali sehari dia ulang tu, sampai ke 26 kali sehari dia ulang tu, kenapa cerita tu sebenarnya. Bila orang tanya kita pun tak nak jawab. Tak tahulah apa benda maksud tau. Jadi di sini ada suatu kelemahan di pihak kita. Hari ni budak-budak dipasti ke di tadika dia dibimbing oleh cikgu-cikgu dia di pasti tadika tu tak. Dia ada satu training untuk memahami surah Fatihah dengan disuruh membaca makna surah Fatihah tu dengan cara berlagu yang telah dibuat lagu oleh ahli nasyid di negara kita ni. Dia buat lagu tafsiran surah Fatihah. Kalau kita nak cari pun boleh. Kita belajar retek tak? Maknanya lagu tu saya kira bukan untuk budak-budak saja tu. Walaupun lagu tu dinyanyikan oleh budak-budak, tetapi bila dia buat alunan gitu, kita dengar walaupun kita tak belajar bahasa Arab, tapi kita boleh tahu sekurang-kurangnya perenggan-perenggan ayat-ayat tu. Bismillah tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey. Faham? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mana dia buat lagu tu? Nak balik kita carilah lagu nasyid terjemah surah Fatihah. Lepas tu dengar semua, last sekali ingat. Lepas tu dengar hak lain pula, bacaan-bacaan lain dalam solat. Gitulah ikhtiar kita. Kalau kita tak ada masa ataupun tak ada peluang nak masuk kelas-kelas bahasa Arab, nak belajar, kita kena cari cara begitu tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat juga kita memahami makna Fatihah sebelum kita mati. Tu ayatnya. Kemudian dikatakan lagi wa tafkhimil ain wa tafkhimil ghain min ghairi wa ahris ala sukunil ghain minal maghdubi. Kata tuan kitab pada ayat yang terakhir ni kena beri perhatian, dikata dan tebalkan ghain, huruf ghain pada mana tu? Ghairi. Tebalkan dia. Tebalkan dengan maksud kita sebut ra, bukan ra. Ghairi salah, ghairi dia kena ra. Ra salah juga. Ra tu jadi huruf ra. Ada orang tak boleh sebut ra, dia tak boleh sebut huruf ghain. Maka dia kena usahalah setakat mana dia boleh sebut dengan huruf ra tu. Usaha tangga kejayaan. Practice make perfect. Tu orang putih kata. Latihan akan menjadikan akhirnya kita boleh sebut dengan, kita boleh buat dengan sempurna sesuatu urusan. Maka jangan putus asa. Latih lagi, latih. Lama-lama akan lekatlah hak betulnya lagu mana. Macam mana tu? Ghairi, ghairi. Okey. Dan tebalkan ghain pada ghairi, iaitu baris fathahnya. Jangan campur dhammah. Jangan jadi ghairi. Ada orang dia sebut ghairi, salah. Dia ghairi, bukan gu. Dan lagi ra-nya dengan tarqiq. Ghairi, ri tu nipis. Baris bawah, ra bila baris bawah dia jadi nipis. Dia jadi tarqiq. Dia tak jadi tebal. Maka bukan ghairil maghdu. Ghairil maghdu itu jadi tebal. Ke arah tebal tu dia nak ghairi, ri. Bukakan mulut kita macam seolah-olah senyum. Ghairi, ri. Barulah jadi nipis.
dan nyatakan kasrahnya, yakni baris bawahnya ghairi, dan menyungguhkan pada mematikan ghin. Pada mana? Pada maghdubi, iaitu jangan campur qaf. Dia kata sungguh sikit, wa ahris ala sukunil ghain minal maghdubi. Pada ketika kita sebut maghdu, ghairin maghdu ada huruf mim yang baris atas, dan selepas dia ada huruf ghain yang mati. Masa sebut dia maghdu, maka kita kena sebut dengan bersungguh mematikan huruf ghain itu. Jangan beri jadi hidup. Hidup lagu mana? Ghairil maghdubi. Mara tu hidup. Dia nak maghdu. Tapi jangan siapa terhenti pula. Ghairil maghdubi alaihim. Salah. Ghairil maghdu. Gitu je. Jangan kita sebut huruf ghain yang mati maghdu tu dengan cara leweh sehingga terhidup dia. Ghairil maghdu terhidup. Jangan pula kita mematikan dia sampai kita berhenti atasnya. Ghairil maghdubi alaihim, itu terberhenti. Tak boleh juga. Hak naknya ghairil maghdubi. Gitu dah. Seterusnya kata dia, wa izharil wawi min waladdallina ma'a tarqiqil lam wal alif, dan nyatakan waw pada waladdallin ni Allah kali ni. Nyatakan waw, izharkan huruf waw itu pada waladdallin serta nipiskan lam. Lam ni mana? Wala tu kena nipis, bukan tebal. Dan alif waladda. Okey. Waladda ni oleh kerana masa kita nak sebut waladda ni, dia ada huruf tebal, ada huruf yang nipis, ada huruf yang rendah, ada huruf yang tinggi. Istifal dan isti'la. Isti'la'nya huruf dha. Maka menjadi suatu kesukaran juga kepada setengah orang untuk sebut wala tu dengan nipis, kerana dia terpengaruh dengan dha yang tebal. Maka dia akan sebut mana? Waladdallin. Waladda. Tu tebal tu wala. Dia nak wala. Waladda. Hak tebalnya dha saja je. Wa dengan la tu nipis. Maka sebab itu dia kata wa izharil wawi min waladdallina ma'a tarqiqil lam wal alif. Kena baca waladdall tu dengan sekira-kiranya huruf waw dan la di depan sebelum dha tu kena nipiskan dia. Tarqiqil lam wal lam. Tarqiqil lam wal alif. Maka macam mana? Waladdallin. Gitu tuan-tuan. Jaga-jaga jangan megunnahkan atau menghidungkan huruf mim pada alaihim dan juga waladdallin. Seperti hak sebelum ni lah. Jangan beri jadi gunnah alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi gunnah, salah, alaihim saja. Begitu juga waladdallin. Lagi gunnah, salah, waladdallin. Habis sudah. Jangan dipanjang-panjangkan lagi. Setakat itulah dulu pada malam ni apa yang kita baca. Mudah-mudahan menjadi suatu tambah nilai kepada kita nak semak dan betulkan bacaan Al-Fatihah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.